وبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati saudara pengusi yang berbahagia, pengurus besar Yayasan Pahang Tuan Haji Mahmud, pegawai-pegawai tinggi Yayasan Pahang, datin-datin, datuk-datuk, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang telah disebut oleh saudara pengusi tadi, saya dikehendaki menjelaskan mengenai puasa orang khawas dan khawasul khawas. Biasanya bila menjelang bulan Ramadan, khatib-khatib kita di masjid akan menyebutkan dalam khutbah mereka apa yang disebut oleh Imam Ghazali tentang puasa orang awam, puasa orang khawas dan puasa khawasul khawas. Kata-kata Imam Ghazali yang tersebut memang terkenal, tapi tidaklah kita perlu mengetahui Imam Ghazali menyebutkan kata-katanya yang terkenal itu sesudah beliau menjadi seorang sufi, belajar dan beramal dengan tasawuf selama 11 tahun di bawah bimbingan gurunya. Antara gurunya ialah seorang sufi yang bernama Yusuf Nasas, dan seorang gurunya lain bernama Syekh Ali Farmidi yang meninggal dunia tahun 473 Hijrah. Imam Ghazali sebelum dia menjadi seorang sufi adalah seorang ulama besar di kota Baghdad. Beliau merupakan tenaga pengajar yang penting dan mungkin boleh disebut sebagai pengarah satu-satunya universiti di kota Baghdad semasa beliau hidup yang dikenali dengan Madrasah Nizamiyah. Pada masa itu Imam Ghazali sudah bergelar Hujjatul Islam. Gelaran Hujjatul Islam ini membayangkan bahawa beliau adalah seorang yang sangat cerdik dalam berbagai bidang ilmu, termasuklah falsafah, termasuklah tauhid dan fiqh dalam mazhab Syafi'i. Apabila mudzakarah atau perbincangan agama diadakan, maka pandangan Imam Ghazali begitu menonjol. Karena itulah beliau digelarkan Hujjatul Islam. Tapi tiba-tiba timbul kesedaran Imam Ghazali, seorang ulama besar yang begitu rupa, tiba-tiba timbul kesedaran dalam hati untuk belajar ilmu tasawuf. Lalu beliau menghabiskan masa selama 10 tahun di kota Damsyik, duduk di Masjid Al-Amawi, dan disambung setahun lagi
sesudah kembalinya ke Baghdad. Akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah dan dikebumikan di kawasan perkuburan yang disebut dengan kawasan perkuburan Tabaron. Makam Imam Ghazali sudah lama orang-orang Islam mencarinya, tetapi baru ditemui pada tahun 1995 oleh satu penyelidik yang khusus ditubuhkan, ditemui di kawasan perkuburan Tabaran. Dan sekarang kita boleh melawat kubur Imam Ghazali, makam Imam Ghazali. Tabaran ini terletak di Iran, di daerah Mashhad. Mashhad ni kalau kita terbang daripada kota Tehran 2 jam. Kalau kita duduk mana-mana hotel di bandar Mashhad, kita pergi ke kubur atau makam Imam Ghazali ini, lebih kurang kalau kita naik teksi 1 jam. Dan makam Imam Ghazali ini berdekatan dengan makam guru dia, Ali Farmidi. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita mau memahami maksud kata-kata Imam Ghazali, puasa orang awam, puasa orang khawas dan khawasul khawas, kita perlu mengetahui, yang pertama kita perlu mengetahui siapakah dia orang awam, siapakah dia orang khawas dan khawasul khawas. Karena istilah-istilah dalam tasawuf biasanya orang-orang sufi saja yang dapat memahami dengan tepat. Kalau kalimah orang awam bagi kita, mungkin kita dah faham, tapi apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali mungkin jauh daripada pengetahuan kita. Orang awam, orang khawas dan khawasul khawas ini tuan-tuan, ditentukan menerusi keadaan hati, bukan keadaan ilmu. Ditentukan menerusi keadaan hati. Bila kita sebut hati, maka ada 2 aspek hati yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah keadaan hati. Yang kedua, sifat-sifat hati. Ini mungkin kita tidak pernah memikirkannya. Keadaan hati ini seperti yang disebut oleh Allah dalam Quran, hati yang keras, hati yang mati, hati yang hidup, hati yang berpenyakit, hati yang sejahtera. Lawan dia hati yang lalai, hati yang sedar, hati yang buta, hati yang celik. Ini keadaan hati. Adapun sifat-sifat hati seperti hati yang bersifat taubat, hati yang bersifat sabar, hati yang bersifat syukur, hati yang bersifat takut kepada Allah, hati yang bersifat bergantung semata-mata kepada rahmat Allah, hati yang bersifat zuhud, hati yang bersifat tawakal, hati yang bersifat redha, hati yang bersifat ikhlas, hati yang bersifat kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekian, jadi Imam Ghazali seperti juga orang-orang sufi lain
menggunakan dua aspek hati ini untuk menentukan seseorang itu awam, khawas atau khawasul khawas. Orang awam ialah orang yang keadaan hatinya buruk dan sifat-sifat hatinya pun buruk. Tapi oleh kerana keadaan hati ini terlalu banyak dan sifat-sifat hati terlalu banyak, maka untuk menyenangkan kita bagi memahami orang awam itu, kita gunakan satu saja istilah yang kita anggap nanti boleh mewakili semua keadaan hati dan sifat-sifat hati. Orang awam itu ialah orang yang hatinya lalai. Orang yang hatinya lalai. Tidak kira orang itu alim ke atau tidak alim. Setiap orang mukmin yang hatinya lalai adalah orang awam. Tapi adakah kita dapat memahami makna lalainya hati ataupun ghaflah dalam bahasa Arab ni? Adakah kita boleh memahami? Menurut orang-orang sufi, selagi seseorang Islam tidak pernah dikurniakan oleh Allah perubahan hati daripada lalai kepada sedar, maka orang itu tidak akan faham apa makna lalai hati, ghaflatul qalbi. Hanya seseorang yang pernah dikurniakan oleh Allah perubahan hati daripada ghaflah kepada yaqadah, daripada lalai kepada sedar, orang itu saja yang faham. Sebab itulah tuan-tuan, ilmu tasawuf itu kadang-kadang dikenali dengan ilmu rasa. Al-ilmu al-zawqi atau al-ulum al-zawqiyah, ilmu yang didasarkan kepada rasa rohani. Walaupun kalimah lalai itu kita faham, semua kita faham lalai dari segi bahasa, sedar pun kita faham. Tapi menurut orang-orang sufi, selagi kita tidak pernah mengalami perubahan hati daripada lalai kepada sedar, daripada ghaflah kepada yaqadah, maka kita tidak akan faham apa makna lalai, apa makna sedar, apa makna ghaflah, apa makna yaqadah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sama ada kita faham tak faham, tapi dari segi bahasa kita sudah faham. Ya, ghaflah lalai dan yaqadah itu sedar. Jadi orang awam ialah orang yang hatinya lalai. Tidak kira dia orang berilmu atau tak berilmu. Kalau seorang itu berilmu tinggi macam mana pun, ya, selagi hatinya lalai, maka dia orang awam. Contohnya Imam Ghazali sendiri, semasa beliau sudah bergelar Hujjatul Islam, masa beliau sudah bergelar Hujjatul Islam, menjadi pengarah Madrasah Nizamiyah, ya, beliau menyedari hati beliau adalah hati yang lalai. Beliau menyedari diri beliau adalah orang awam, walaupun ilmunya melaut.
Itulah yang menurunkan Imam Ghazali belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan. Sesudah beliau belajar selama 11 tahun, maka beliau dapat menghuraikan bukan saja menghuraikan, dapat menghuraikan dan memahami apa yang dinamakan orang awam, yaitu orang yang hatinya lalai, termasuklah dirinya sendiri sebelum belajar ilmu tasawuf. Jadi setiap orang Islam yang hatinya lalai adalah orang awam. Jadi apabila orang awam ini melakukan apa juga ibadat, termasuklah puasa, maka ibadat mereka adalah ibadat orang awam. Kita perlu meninjau macam mana ibadat orang awam ini. Begini, kita gunakan kata-kata Imam Malik. Imam Malik ada meninggalkan kata-kata yang terkenal. Kita semua agak saya sudah mendengarnya. Kata Imam Malik, sesiapa yang beramal dengan fiqh saja tanpa tasawuf, dia jadi fasik. Man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafassaqa. Siapa yang beramal dengan apa-apa amalan berdasarkan ilmu fiqh saja tanpa tasawuf, maka dia jadi fasik. Mana fasik? Dosa besar. Dan siapa yang beramal dengan tasawuf saja tanpa fiqh, dia jadi zindik, terkeluar Islam. Dan siapa yang menggabungkan kedua-duanya dalam beramal fiqh dan tasawuf, maka dia sampai kepada hakikat Islam yang sebenar. Jadi kita boleh gunakan kata-kata Imam Malik ini untuk memahami amalan orang awam tadi. Kata Imam Malik tadi, kalau kita beramal berdasarkan kepada fiqh saja tanpa tasawuf, seperti kita solat, kita mengerjakan semayang. Kita mengerjakan semayang, kita buat semua rukun qauli, rukun fi'li, syarat sah batalnya kita jaga dengan elok. Tapi kita tak gunakan tasawuf. Kata Imam Malik, kita jadi fasik, kita berdosa besar. Apakah hakikatnya, tuan-tuan? Hakikatnya begini. Setiap amalan menurut orang sufi ada 3 aspek. Yang pertama syariat. Syariat ini kalau dalam solat ialah rukun qauli, rukun fi'li, semua syarat sah batal itu kita jaga. Jadi apabila kita solat hanya menggunakan fiqh, kita hanya dapat menyempurnakan aspek syariat saja. Aspek yang kedua apa dia? Tarekat. Dan yang ketiganya hakikat. Yang ini kita tak pernah mendengar. Apakah yang dimaksudkan aspek tarekat ini? Dan apakah yang dimaksudkan hakikat? Kalau di dalam solat, aspek tarekat ialah ingat Allah dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir dan tafakur.
Itulah aspek tarekatnya. Maksudnya bila kita menunaikan solat, hati kita mesti ingat nama Allah. Minda kita mesti tafakur kepada kewujudan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita dapat melaksanakan ini, hati kita mengingat nama dia, dinamakan zikir. Minda kita tertumpu kepada kewujudannya, sifat-sifat keagungannya, sifat-sifat kesempurnaannya. Ini dinamakan zikir dan tafakur. Inilah dinamakan tarekat. Hakikat dalam solat apa dia? Hakikat di dalam solat itu, bila kita terus menerus dalam zikir dan tafakur, maka Allah akan sampaikan kepada tazakur. Kita terasa solat itu datang daripada Allah, kurniaan daripada Allah. Kita terasa Allah sentiasa memantau kita dalam solat itu. Ini namakan hakikat. Tazakur itu adalah hakikat. Jadi bila kita sempurnakan aspek tarekat, iaitu zikir dan tafakur, zikir dalam hati, tafakur pada minda, maka Allah akan sampaikan solat kita ke tingkat tazakur atau hakikat. Jadi betul lah kata Imam Malik, kalau kita hanya berfiqah, kita tak sempurnakan dua aspek dalam rohani kita, iaitu tarekat dan hakikat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Diterima juga ibadat kita walaupun syariat. Sebab itu kalau kita ingat dalam surah Al-Waqi'ah, orang-orang Islam, orang-orang beriman ini akan dibahagikan oleh Allah di akhirat nanti dua bahagian, dua gulungan. Yang pertama, fa ashabul maimana ma ashabul maimana, gulungan sebelah kanan. Alangkah bahagianya orang-orang yang diletakkan oleh Allah dalam gulungan sebelah kanan, karena mereka diletakkan oleh Allah dalam surga. Inilah orang yang beribadat, beramal dengan syariat saja. Tarekat dan hakikatnya tidak dilakukan. Bahagia akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka ini orang yang beramal dengan rukun Islam yang 5, percaya dengan rukun iman yang 6. Tetapi tuan-tuan, satu golongan lain di dalam surah Waqi'ah itu, satu golongan orang mukmin yang lain yang terbaik, Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Golongan as-sabiqun, alangkah terlalu bahagianya golongan as-sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang hampir kepada Allah. Orang-orang yang hampir kepada Allah inilah, tuan-tuan, bila beribadat macam solat tadi, ada tarekatnya, hatinya ingat Allah, mindanya tafakur terhadap kewujudan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, lalu sampai kepada hakikat solat, tazakur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan muqarrabun. Jadi daripada apa yang saya terangkan tadi, berdasarkan kata-kata Imam Malik, kita dapat tahu, ya, orang awam itu hatinya lalai. Karena hatinya lalai, maka
mereka melakukan apa juga ibadat hanya di peringkat syariat. Imam Malik bimbang, kalau terus menerus syariat saja takut-takut nanti jadi berdosa besar, jadi fasik, karena aspek hati tidak diperhatikan. Sedangkan dalam Islam ini kita diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya hati. Antara lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila a'malikum wala ila suwarikum walakin yandur ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat. Tidak melihat itu artinya tidak hanya menilai. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak menilai semata-mata amalan kamu, semata-mata rupa keterampilan kamu, akan tetapi Allah melihat, menilai hati kamu. Jadi masa kita beramal, Allah akan menilai hati kita. Cuba bayangkan kalau kita solat hanya syariat, macam mana Allah nak menilai? Baik jugalah dalam mazhab Syafi'i, ya, bila solat naklah berniat ketika takbiratul ihram, saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Adalah juga lintasan dalam hati. Jadi Nabi mengingatkan kita, Allah menilai amalan kita itu berdasarkan kepada hati. Apa yang dimaksudkan berdasarkan pada hati? Macam mana hati kita ketika kita beribadat tadi? Ingat Allah ke tidak? Ingat Allah ke tidak? Macam mana mindah kita? Tafakur kepada Allah ke tidak? Kalau tidak, Allah macam mana nak beri maka, nak beri pahala, nak beri apa itu, balasan baik. Belum lagi kepada tazakkur. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memandang, ya, menilai amal kita itu kalau hati kita ini betul-betul menjalankan tugas. Yang pertama zikir, mengingati Allah. Yang kedua mindah kita ini tafakur, dan akhirnya tercapailah tazakkur. Zikir, tafakur, tazakkur ini memang diajar oleh Allah dalam Quran, ya. Zikir, tafakur, tazakkur. Zikir mungkin kita sudah paham, yaitu hati kita ingat Allah, seperti yang Allah perintah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Hendaklah kamu ingat, hendaklah kamu sebut dan ingat Tuhan kamu Allah di dalam hati kamu. Ini zikir dalam hati. Tafakur kita paham, kita juga gunakan kalimat tafakur. Ketika kita zikir itu kita ingatkan adanya Allah, itu tafakur. Gabungan daripada zikir dan tafakur ini, tuan-tuan, yang menghasilkan tazakkur, yang menyampaikan kita kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu saya terangkan tazakkur ni, tuan-tuan. Tazakkur ini disebut dalam Quran, yang mampu, yang boleh melakukan tazakkur ialah golongan ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja orang yang mampu tazakkur ialah ulul albab. Nanti saya akan terangkan, ya, tadi, ya, hubungannya dengan ulul albab. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan orang-orang mukmin yang mampu melakukan tazakkur ialah ulul albab. Ini bermakna selain daripada ulul albab tidak akan mampu melakukan tazakkur. Jadi apa konsep tazakkur ini sebenarnya? Tazakkur
Tadzakur itu tuan-tuan, ingat dan terbayang apa yang diingat. Terbayang, terasa apa yang diingat. Dicontohkan oleh Allah dalam Quran apabila hampir berlakunya hari kiamat, bumi ini bergoncang, gunung ganang sudah meledak. Pada masa itu manusia nampak kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa itu tadzakur, manusia semua tadzakur. Ini disebut oleh Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Bahkan hal yang sebenarnya tidaklah seperti sangkaan orang-orang kafir. Nanti apabila berlaku betul hari kiamat, bergoncang bumi ini sekuat-kuatnya, maka datanglah segala kebenaran Allah dan malaikat juga kelihatan berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada masa itu orang ramai nampak neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Bila goncang bumi ini tuan-tuan, semua hijab hati manusia terbuka. Neraka, surga nampak. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada masa itu Allah datangkan dalam pandangan manusia, yang kafir ke, yang Islam ke, ya, yang melawan Allah ke, semua nampak apa dia? Neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu. Pada masa itulah manusia baru tadzakur. Oh, rupanya betul surga neraka. Oh, rupanya betul apa yang Allah ingatkan dalam Quran. Tak ada yang bohong. Jelas. Ya. Ingat kebenaran Allah dan nampak. Itu tadzakur. Tapi tadzakur itu tadzakur bila berlakunya hari kiamat. Tadzakur ini juga boleh berlaku, tapi bagi orang ulul albab, masih hidup macam kita sekarang ni, mereka boleh tadzakur. Innama yatadzakkaru ulul albab. Di kalangan sahabat tuan-tuan, kalau kita pernah baca, agak si tuan-tuan pun pernah baca, setengah sahabat macam Sayyidina Abu Bakar, Khandalah, Harisah bin Malik dan lain-lain, pernah mereka ini dikurniakan oleh Allah tadzakur, nampak surga, nampak neraka, ya. Walaupun mereka hidup macam kita, mereka nampak, tapi bukanlah selalu. Kalau selalu itu dah mainan syaitan, dalam hidup mereka pernah sekali dua diperlihatkan oleh Allah kebenaran-kebenaran Allah tentang alam akhirat. Itulah tadzakur. Ya. Jadi tadzakur kita kepada Allah seperti yang Nabi sebut dalam hadisnya. Nabi menyebutkan tentang ihsan, ya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah tadzakur. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak terasa seolah-olah melihatnya, maka anda akan terasa sentiasa dipantau oleh Allah. Inilah tadzakur. Jadi saya fikir kita dah fahamlah makna tadzakur. Jadi kata Imam Malik tadi, ya, kalau kita hanya beramal, bila kita beramal hanya berdasarkan ilmu fiqh saja, mungkin kata Imam Malik kita jadi fasik, berdosa besar. Pasal apa? Kita hanya menyempurnakan aspek syariat.
aspek tarekat dan hakikat, aspek hati kita abaikan. Ya betul lah kata Imam Malik. Kemudian Imam Malik kata, siapa yang menggabungkan kedua-duanya, ya, fiqh dengan tasawuf, sampailah kepada hakikat yang sebenar. Betul lah, karena ada tarekatnya dan sampai kepada hakikat semayang. Jadi daripada sini lah tuan-tuan, kita boleh gunakan untuk memahami puasa orang awam. Puasa orang awam itu ialah puasa yang hanya dia jaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia aspek fiqh saja. Sedangkan aspek apa itu hati, iaitu tarekat dan hakikatnya diabaikan. Inilah puasa orang awam. Puasa orang awam. Kita seterusnya cuba kita pahami siapa dia orang khawas. Siapa dia orang khawas? Orang awam tadi kita tahu, orang yang hatinya lalai, tak kira dia alim ke, macam Imam Ghazali tadi, sudah hujatul Islam, dia sedar hatinya, dilihat dari segi hati, beliau awam. Sebab itulah beliau belajar ilmu tasawuf. Jadi sekarang kita nak tahu siapa dia orang khawas. Orang khawas ialah orang yang Allah telah ubahkan hatinya daripada lalai kepada sedar, dan kesedaran hati itu sudah meningkat ke satu tahap di mana hati itu sudah kuat tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tertarik kepada Allah, sudah berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang khawas. Macam mana boleh jadi begitu tuan-tuan? Macam mana hati yang lalai tadi boleh Allah tukarkan menjadi sedar, dan kesedaran hati itu menjadi kuat sehingga tertarik semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya ialah kerana orang itu sentiasa mengingati Allah, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam kitabnya, dalam sebuah kitabnya, apa nama kitab tu Imam Ghazali menegaskan kaedah yang kita perlu lakukan supaya Allah ubahkan hati kita daripada lalai kepada sedar, ialah mengikut apa yang Allah perintah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkurisma rabbika watabattal ilahi tabtila. Ini Imam Ghazali gunakan Wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Hendaklah kamu sebut nama Tuhan kamu, makna berzikir Allah, 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 Allah. Watabattal ilaihi tabtila, tabtillah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar tabtil. Sengaja saya tak terjemahkan supaya kita dapat mengetahui perintah Allah ni. Jadi perintah yang pertama ialah Allah perintah kita supaya kita berzikir menyebut namanya berulang-ulang terus menerus. Wadkurisma rabbika, terus Allah, 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 Allah. Yang kedua, tabtil kepada Allah. Makna tabtil ni ialah kita palingkan hati kita semata-mata kepada Allah, putuskan
daripada yang lain. Ini tabtil. Ketika kita berzikir itu kita tumpukan mindah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tabtil. Kalau ini dilakukan di bawah pimpinan, di bawah pimpinan seorang guru seperti Imam Ghazali pun dipimpin, maka akhirnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan ubahkan hati kita daripada lalai kepada sedar, dan kesedaran hati kita itu dikuatkan lagi oleh Allah sehingga hati kita itu tertarik kepada Allah semata-mata. Inilah orang khawas. Inilah orang khawas. Jadi orang khawas ini apabila mereka melakukan apa juga ibadat, tentulah dapat menyempurnakan aspek tarekat dan hakikat tadi, atau aspek hatinya itu dapat, ketika beribadat tu aspek hatinya itu dapat dijaga, dapat digunakan sehingga tercapailah ke tingkat hakikat ibadat yang sebenar. Kadang-kadang digunakan dua istilah saja, aspek syariat, aspek hakikat. Tarekat itu ditinggalkan supaya menyenangkan, tapi sengaja saya sebutkan supaya kita dapat memahami, kerana ada seorang ulama tasawuf bernama Syekh Najmuddin Kubro. Dia kata syariat itu macam kapal, tarekat itu macam lautan, hakikat itu macam mutiara. Siapa nak mutiara, kalau ibadat tadi itu tujuan ibadat yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah, itu mutiara. Jadi kata Syekh Najmuddin, siapa yang maukan mutiara yang berada di tengah-tengah lautan, mestilah naik kapal syariat. Mestilah naik kapal syariat. Kalau solat buatlah, kalau puasa buatlah. Itu artinya kita naik kapal syariat. Lalu belayar di lautan lalu belayar di lautan tarekat. Ingat dan tafakur tadi. Nanti akhirnya sampailah kepada mutiara di lautan itu, ialah hakikat. Saya fikir gambaran yang dibuat oleh Syekh Najmuddin Kubro ni sangat jelas. Jadi orang awam tuan-tuan, dia hanya naik kapal syariat, tak mau belayar di lautan tarekat. Mana nak dapat mutiaranya? Saya fikir lebih jelas lagi. Saya ulangi lagi sekali, orang awam itu berdasarkan kata-kata Syekh Najmuddin Kubro dan juga berdasarkan apa yang saya telah terangkan di awal tadi, orang awam itu apabila beribadat, apa juga ibadat, termasuklah puasa, hanya naik dalam kapal syariat, tak mau belayar di lautan tarekat. Manalah boleh sampai kepada mutiara hakikat, tentu tak akan dapat. Dan kata-kata Najmuddin Kubro ni bukan kata-kata semata-mata, itu berdasarkan kepada pengalaman beliau dan pengalaman orang-orang sufi, pengalaman Rasulullah SAW. Itulah sebenarnya. Jadi kita berbalik semula, orang khawas tadi ialah orang yang hatinya sudah diubahkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya, sehingga hati itu tertumpu kepada Allah, tertarik kepada Allah semata-mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijin minha. Dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan sekalian,
Allah terangkan dua keadaan hati yang berbeza. Ya. Saya terangkan dulu makna ayat ni. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Kita dapat tahu ya, siapa yang menghidupkan hati kita? Allah. Kita tak boleh hidupkan hati kita sendiri. Guru kita pun tak boleh. Guru kita itu hanya memimpin saja. Ya. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Setelah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nuron, wa ja'alna lahu nuron. Kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Nur ini tuan-tuan membolehkan orang itu dapat memahami ilmu yang lebih baik, ya, dapat menerima ilmu daripada Allah yang lebih baik, dan dapat digunakan ilmu itu untuk dirinya dan disebarkan untuk orang ramai. Yamshi bihi finnas. Adakah orang seperti ini sama dengan orang lain yang hatinya tetap mati, tak dihidupkan oleh Allah? Bukan saja mati, berada di dalam kegelapan yang tak boleh keluar sama sekali daripada kegelapan itu. Tak salah saya ini ayat 188 surah Al-An'am. Tapi tuan-tuan, kalau tengok terjemahan Quran, hati-hati. Dalam terjemahan Quran saya dah tengok, adakah orang yang mati lalu kami hidupkan? Manalah ada orang mati Allah hidupkan. Sebenarnya, adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Yang mati itu hati, lalu Allah hidupkan. Tapi dalam terjemahan tu saya dah tengok Quran yang ada, saya tengok terjemahnya, adakah orang yang mati lalu kami hidupkan? Soalnya, mana ada orang yang mati Allah hidupkan? Tak ada. Dalam Quran ada, siapa dia? Nabi Allah Uzair, ya, dimatikan oleh Allah 100 tahun lalu dihidupkan, tapi sebenarnya difanakkan saja. Dan Nabi Allah Khidir, dia terfikir-fikir balik dari kebun, dia bawa buah, letak atas keledai, sampai satu kampung, orang di situ baru berbunuh, mayat bergelimpangan. Dia terfikir macam mana Allah hidupkan macam ni. Dia penat bersandar, bersandar, dia pun difanakkan oleh Allah 100 tahun, disedarkan oleh Allah, tapi dia rasa macam terlelap sebentar, rupanya 100 tahun. Kenapa kita katakan difanakkan, tidak dimatikan? Kerana beliau rasa macam terlelap sebentar, bukan mati betul. Sebab itu kejadian itu pelik, sehingga orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Jadi kita berbalik semula tadi, Allah menghidupkan hati kita. Kenapa dihidupkan? Kerana sentiasa zikir dan tafakkur. Itulah jalan. Tak ada jalan lain, tuan-tuan. Sebab itulah apabila Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, supaya Rasulullah ajarkan satu amalan yang menyegerakan untuk sampai kepada hakikat Allah, maka Rasulullah bersabda, ya Ali alaika bimudawamati zikrillah sirron wa jahron. Wahai Ali, kalau engkau mau amalan yang cepat dan menyegerakan sampai kepada hakikat Allah, wajiblah di atas engkau sentiasa berzikir, sama ada secara sir ataupun jihar. Jadi orang khawas itu ialah orang yang hatinya Allah sudah hidupkan, diberi cahaya, sehingga hati itu kemahuannya Allah saja. Kalau dalam kitab hikam, tuan-tuan,
Siapa yang ada baca kitab hikam di mana-mana, yang kata kalau dalam kitab hikam Ibnu Athaillah disebutkan begini, ya, orang khawas itu, ya, orang khawas itu Ibnu Athaillah sebutkan begini, aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yuharruka min riqil asar. Allah Subhanahu wa taala masukkan, limpahkan ke dalam hati anda nur, ya. Dengan nur itu maka dapat menyelamatkan hati anda daripada pengaruh makhluk dan memerdekakan hati anda daripada diperhamba oleh makhluk. Kalau hati kita ini tuan-tuan sudah dibebaskan daripada pengaruh makhluk, hati kita ni akan hanya berkehendak pada Allah saja. Inilah orang khawas, ya? Kita tak boleh, kita tak mampu nak jadikan hati kita sendiri mau Allah saja tanpa pertolongan Allah. Jadi Ibnu Athaillah kata, apabila Allah limpahkan nur dalam hati kita sesudah dihidupkan, dengan nur itu hati kita dibebaskan oleh Allah daripada pengaruh makhluk, ya, daripada diperhamba oleh makhluk. Tentunya hati kita mau Allah saja. Inilah orang khawas. Coba bayangkan orang yang macam ini bila berpuasa. Coba kita bayangkan orang yang macam ini bila berpuasa macam mana. Tentulah naik atas kapal syariat, melayar di lautan tarekat, akan sampai kepada hakikat puasa. Sebab hati itu hendak Allah saja. Kemudian tuan-tuan, yang akhir sekali, apakah golongan khawasul khawas tadi, ya, golongan puasa orang khawas, kita dah tahu apa dia orang khawas, ya, iaitu orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya. Dengan cahaya itu hati itu dibebaskan daripada pengaruh makhluk dan merdeka daripada pengaruh makhluk, daripada diperhamba oleh makhluk. Liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharruka min riqil asar. Aghyar itu makhluk, asar itu juga makhluk. Bebas daripada bersih daripada pengaruh makhluk dan bebas daripada diperhamba oleh makhluk. Inilah orang khawas. Jadi bila puasa, tentulah betul-betul naik kapal syariat, melayar di lautan tarekat, akan sampai kepada mutiara, iaitu hakikat. Kemudian akhir sekali, golongan khawasul khawas. Golongan khawasul khawas ni tuan-tuan, kita boleh gunakan pendekatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tadi saya dah sebutkan, ya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang berpengalaman seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi ini, orang ini dinamakan muhsin. Sebab itu ada 3 peringkat, ya, Muslim, mukmin, muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Yang tertinggi ialah muhsin. Yang Nabi sebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kita sampai dekat ihsan, kata Nabi, kita terasa seolah-olah kita dapat memandang Allah. Kalau tidak pun, kalau itu berakhir, maka kita akan terasa dipantau oleh Allah sepanjang hidup kita. Ini orang muhsin. Jadi Muslim itu yang di bawah sekali. Mungkin Muslim inilah orang awam. Mukmin ini tinggi, pertengahan.
duduk di tengah-tengah, dan yang tertinggi ialah muhsin, golongan muhsin. Jadi orang hawasul hawas ni tuan-tuan sebenarnya orang muhsin. Apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa sebenarnya? Kita dapat memahaminya dengan pertolongan ahli hadis. Ya. Kita tak dapat memahami dengan pahaman betul tanpa pertolongan ahli hadis. Ada seorang ahli hadis yang terkenal bernama Ibnu Rajab Hambali. Kitab beliau pun ada dalam pasaran. Salah satu kitab beliau, Ibnu Rajab Hambali ini, bertitulkan Jami'ul Ulum wal Hikam, diterjemah ke bahasa Melayu Himpunan Ilmu dan Hikmah. Ada sudah diterjemah dalam bahasa Melayu ya. Kalau tuan-tuan pergi kedai, carilah buku ya, Himpunan Ilmu dan Hikmah, Ibnu Rajab Hambali. Ibnu Rajab Hambali dia menghuraikan hadis Nabi ini. Dia kata, apabila seseorang itu sampai ke derajat ihsan, derajat ihsan ini terbagi pada dua tahap. Tahap pertama Nabi sebutkan seolah-olah kita melihat Allah. Tahap yang lebih baik lagi, tahap itu akan berakhir, maka kita akan terasa sentiasa sepanjang hidup kita ini dipantau oleh Allah. Kita rasa Allah itu sangat hampir, kita rasa Allah itu melihat kita, mantau kita, ya. Kita tak boleh lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gerak-gerik kita, cakap kita, semua kita rasa diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Ibnu Rajab Hambali, bila kita sampai ke tahap pertama seolah-olah melihat Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita makrifah, ya. Dan hati kita ni mula diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sampai ke tahap kedua, maka hati kita dijadikan hati yang ikhlas, hati yang sempurna. Jadilah kita seorang arif yang kamil, seorang yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah sampai kepada hakikat Allah, dan hati kita benar-benar sempurna. Keadaan hati kita ini semuanya jadi baik, sifat-sifat hati kita jadi baik. Inilah orang khawasul khawas. Kalau kita nak tengok contoh dalam Quran, orang khawasul khawas, walaupun contoh ini ialah kita boleh tengok 2 atau 3 contoh dalam Quran. Pertama sekali ialah ulul albab, ya, ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian Allah yang di langit dan di bumi, dalam peredaran malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah yang dapat disaksikan oleh pandangan hati ulul albab. Ya. Ulul albab ni tuan-tuan, hatinya dihidupkan oleh Allah, lalu diberi cahaya, lalu mata hati mereka ini nampak apa? Nampak ayat-ayat Allah, dalil-dalil Allah yang tersirat di dalam semua kejadian, di kejadian yang di langit dan di bumi, termasuklah yang tersirat dalam peredaran masa malam dan siang.
Ini berarti tuan-tuan, golongan ulul albab ini ya telah disampaikan oleh Allah ke derajat ihsan seperti yang disebut dalam hadis Nabi tadi ya. Dan dengan sendirinya mereka itu difanakan oleh Allah, sebab seseorang manusia itu tidak akan dapat melihat ayat-ayat Allah yang tersirat di dalam semua kejadian kalau tidak difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita perlu memahami apa yang saya maksudkan ayat-ayat Allah yang tersirat di dalam kejadian di langit dan di bumi. Cuba kita ingatkan balik ketika kita baca Yasin, ayat yang terakhir. Itulah tuan-tuan, ni kita baca tapi kita tidak pernah memahami. Ayat terakhir di surah Yasin patut kita pahami. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha sucilah Allah yang di dalam genggaman kodrat iradatnya malakut tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu itu ada malakutnya. Di sini timbul alam zahir, alam batin, alam mul, alam malakut. Yang kita nampak ni alam mulki, termasuklah tubuh kita ni alam mulki, alam zahir. Batinnya itu ada, itulah alam malakut. Malakutu kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu itu ada malakutnya. Alam mulki, alam zahir kita boleh lihat dengan mata kepala. Alam malakut tak boleh dilihat oleh mata kepala, hanya boleh dilihat oleh pandangan hati. Seperti ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Hanya ulul albab saja yang dapat menggunakan pandangan hati untuk melihat malakut tiap-tiap kejadian. Kita tengok zahir pun tidak mengingatkan kita kepada Allah. Ya, ulul albab ni tuan-tuan nampak malakut tiap-tiap sesuatu. Ini Allah sendiri beritahu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Kok terang? Inilah orang khawasul khawas. Ya. Pandangan hati mereka itu nampak alam malakut dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi awas tuan-tuan, mainan iblis dan syaitan. Orang jahat juga boleh menipu kita. Ya. Sebab dalam Islam yang baik semua ada tiruannya. Ya. Barang tiruan ni dah lama. Ya. Sebelum manusia pandai buat tiruan, iblis ada awal-awal buat tiruan. Kalau Allah sebutkan ulul albab ni dikurniakan oleh Allah melihat malakut, maka iblis juga akan datang kepada kita, seolah-olah pintu hati kita terbuka, kita nampak alam malakut. Tapi itu tipu daya syaitan. Sebab itu bila kita belajar mesti ada guru, supaya dapat menentukan ini tipu daya syaitan ataupun ini benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbalik semula, orang ulul khawasul khawas itu ialah ulul albab. Ya. Antara ciri yang utama ulul albab atau khawasul khawas itu, mata hati mereka dibukakan oleh Allah, dapat menyaksikan alam malakut. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kenapa tuan-tuan ulul albab ni dapat kurniaan daripada Allah melihat alam malakut? Kerana mereka ini disebut oleh Allah ayat kemudiannya, Bismillahirrahmanirrahim,
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan mereka berdiri ke duduk berbaring. Sambil mereka berzikir, mereka tafakkur terhadap ayat-ayat Allah yang ada di langit dan di bumi. Inilah lautan tarekat tadi. Karena mereka belayar di lautan tarekat, maka akhirnya mereka disampaikan oleh Allah kepada mutiara hakikat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini firman Allah ini menjadi dalil bahawa ulul albab yang belayar di lautan tarekat disampaikan oleh Allah kepada mutiara hakikat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inilah orang khawasul khawas. Sebab itulah tuan-tuan, orang ulul albab atau khawasul khawas ini bila beribadat sebaik-baik ibadat. Allah sebut di dalam surah Allah sebutkan bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya Muhammad, sampaikanlah berita yang mengembirakan, yang benar lagi mengembirakan hati para hamba-Ku, bahawa aku akan masukkan mereka ke dalam jannatul adnin. Para hamba-Ku itu ialah mereka yang bila mendengar pengajaran Quran mereka lakukan yang terbaik. Alladzina yastami'unal qaula. Qaula di situ Quran maknanya. Mereka itulah orang-orang yang bila mendengar pengajaran Quran fayattabi'una ahsana, mereka lakukan yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang benar-benar dapat hidayah pada Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka lah ulul albab. Sebab itu khawasul khawas itu adalah ulul albab. Cuba kita bayangkan macam mana jauhnya, macam mana perbezaan antara kita dengan ulul albab ni, khawasul khawas ni. Kita hanya dapat naik kapal syariat, tak dapat belayar di lautan tarekat. Kapal dah naik, tapi kita tak mau belayar di lautan. Kata Imam Syafi'i, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa innas safinata la tajri lam tajri alal yabasi. Anda mau kejayaan tapi kamu tidak menjalani jalan-jalannya. Sesungguhnya kapal itu tak belayar di atas daratan. Kapal tarekat, kapal syariat kita sudah naik. Layarkanlah, ya. Di mana? Di lautan tarekat. Belajarlah zikir dan tafakur. Itulah lautan tarekat. InsyaAllah nanti Allah akan sampaikan kepada mutiara hakikat. Maknanya tuan-tuan, jalan untuk kita terbuka seluas-luasnya, ya. Allah bukakan seluas-luasnya, ya. Lautan tarekat itu dibuka oleh Allah seluas-luasnya untuk kita dapat apa itu mencapai mutiara hakikat. Usaha kita sudah separuh jalan, ya. Kapal kita dah naik, tak mau belayar saja. Sayang, cukup sayang. Belayar di mana? Lautan tarekat. Apa tarekat itu? Zikir dan tafakur. Seperti ulul albab tadi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Inilah lautan tarekat. Syariat, kapal syariat kita dah naik, tak mau belayar di lautan tarekat. Itu saja. Apa itu lautan tarekat? Zikir dan tafakur. InsyaAllah.
Mudah-mudahan ya mulai puasa ni tuan-tuan ada cita-cita lah nak belayarkan kapal syariat itu di lautan tarekat. Lautan itu pun bukan susah sangat, cuma zikir dan tafakur saja. Perlu belajar sikit je, tak payah, tak ada yuran ya, tak perlu nak daftar nama apa, belajar saja, semuanya free, sudah tersedia ya. Nabi pun dah sebut afdalu zikri la ilaha illallah, afdalu ma qultuhu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku sebut, nabi-nabi sebelum aku sebut la ilaha illallah. Semua dah tuan-tuan dah biasalah. Saya ini cuma mengulang-ulang saja, ambil semena. Ini hari apa ni, sempena bulan puasa ni. Jadi saya sudah terangkan apa dia apa ni khawasul khawas, itu ialah ulul albab. Kalau saya terangkan lagi dengan satu contoh ya, dengan satu contoh yang terakhir ialah pengalaman Nabi Musa. Nabi Musa itu seorang nabi dan rasul. Dia pun kena belajar di lautan tarekat, baru sampai kepada mutiara hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Sesungguhnya kami janjikan kepada Musa alaihissalam, kami akan kurniakan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat. Tapi sebelum kami kurniakan kitab Taurat, mestilah Musa alaihissalam beruzlah dan mengasingkan diri, uzlah dan khalwat selama 30 hari 30 malam. Lalu kami tambahkan dengan 10 hari 10 malam, maka genaplah masa yang kami tetapkan 40 hari 40 malam. Nabi Musa tuan-tuan ya, ditetapkan oleh Allah mesti belayar di lautan tarekat, bagi uzlah dan khalwat di Bukit Tursina selama berapa? 40 hari 40 malam. Untuk apa? Belayar di lautan tarekat. Sesudah tamat 40 hari ini, apa yang berlaku? Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anduru ilaik qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ini ayat ini menceritakan sesudah tamat 40 hari 40 malam, Nabi Musa belayar di lautan tarekat. Apa yang berlaku? Maka apabila telah tamatlah Musa alaihissalam menjalani masa yang ditentukan oleh Tuhannya Allah, wa kallamahu rabbuhu, yang pertama Allah bercakap dengan Nabi Musa. Wa kallamahu rabbuhu, macam mana dia bercakap, ini ada dibahaskan, diterangkan dalam setengah kitab yang saya fikir tak perlu saya terangkan di sini, makan masa panjang. Jadi Allah bercakap dengan Nabi Musa. Ketika itulah Nabi Musa ambil peluang. Ya Allah, berilah peluang kepada aku untuk aku melihat zatmu dengan mata kepala aku. Maka Allah jawab,
Qala lan tarani, ya Musa, engkau tak akan dapat melihat aku dengan dua-dua matamu. Walakin dur ilal jabali, akan tapi engkau lihatlah saja bukit Tursina itu, renungkan bukit Tursina itu. Sekiranya bukit Tursina itu tetap wujud macam yang kau nampak, engkau akan nampak aku dengan kedua matamu. Tapi apa yang berlaku terusnya tuan-tuan? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan ayat wujudnya zat menerusi bukit Tursina, Nabi Musa merasakan bukit Tursina itu hilang lenyap dan Nabi Musa jatuh fana. Wa kharra Musa sa'iqa. Kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan Quran, Nabi Musa jatuh pingsan. Tapi bukan pingsan seperti yang kita alami. Orang sakit sangat boleh pingsan, penat sangat boleh pingsan. Bukan itu. Walaupun makna terjemahannya dalam bahasa Melayu, Nabi Musa jatuh pingsan, sebenarnya jatuh fana, kerana ada dalil-dalil atau qarina lafdiyah dalam ayat ini. Nabi Musa difanakan oleh Allah, ya. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pun jatuh fana. Falamma afaqa, maka apabila Nabi Musa sedar daripada fana, qala, dia terus berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, padanlah mata kepala makhluk tidak boleh melihat zatmu ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika, aku serah diri zahir dan batin aku untuk menjadi hamba-Mu, sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin, aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Jadi pengalaman Nabi Musa ini tuan-tuan, Nabi Musa seorang Nabi dan Rasul, tapi masih juga dikenakan oleh Allah belayar di lautan tarekat, baru disampaikan kepada mutiara hakikat wujudnya zat yang wajib wujud. Kalau gitu kalau gitu tuan-tuan, kalau Nabi Musa seorang Nabi dan Rasul pun mesti belayar di lautan tarekat, maka apatah lagi kita, ya. Itu terpulanglah pada masing-masing kita, ya. Nak belayar ke tidak di lautan tarekat ni, ya. Kalau kita nak, insya-Allah Allah sampaikan kepada mutiara hakikat. Nabi Muhammad sama juga tuan-tuan, percuma ke? Tak ada. Walaupun Nabi Muhammad itu sebaik-baik makhluk, kejadiannya secara dijadikan oleh Allah secara khusus menurut dalam Quran, ya. Tapi Nabi Muhammad juga menjalani jalan yang sama, ya. Kan kita semua tahu Nabi Muhammad itu sebelum dilantik jadi Nabi dan Rasul selalu bertahanus di Gua Hira, di atas Jabal Nur. Alhamdulillah saya 2 kali masuk Jabal Nur. Apa itu naik Jabal Nur, masuk dalam Gua Hira. Kali pertama ketika berumur 60 tahun, kali kedua berumur 65 tahun, tahun 2005. Tuan-tuan pergilah, sekurang-kurangnya jadi saksi kita. Saya dah sampai ya Rasulullah, tempat khalwatmu. Rasulullah selalu berkhalwat di situ. Yang terakhir didatangi oleh Jibril. Bila Jibril datang menyampaikan 5 ayat, sikit saja, 5 ayat dari surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat saja. Tapi Nabi menghadapi masalah besar.
menurut seorang sufi bernama Syekh Nikmatullah. Syekh Nikmatullah ini menghuraikan, ketika didatangi oleh Jibril disampaikan 5 ayat ini. Jibril mengajar Nabi berzikir, ya, mengulang-ulang menyebut zikir nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sehinggalah hati Nabi itu hidup, ya. Nabi rasa takut kepada Allah. Nabi jadi lemah, sejuk, menggigil-gigil, turun daripada Jabal Nur sampai ke rumah. Bila sampai di rumah, Nabi terus berbaring. Dia menyebut, dia perintahkan istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Ini kesannya ada disebut oleh Allah dalam satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab Quran yang ayatnya kadang-kadang mutasyabih, kadang-kadang berulang-ulang, menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya benar-benar takut kepada kebesaran Allah. Kemudian seluruh anggota dan hati jadi lembut dan tenang ketika mengingati sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ini Nabi Muhammad bila menerima 5 ayat dari suratul Alaq ni, ya, Jibril ajar kepada Nabi berzikir sehingga betul-betul hati Nabi itu rasa takut kepada kebesaran Allah. Nabi menggeletar, kesejukan, lemah, segera balik ke rumah. Sampai rumah berbaring, diselimutkan oleh istrinya sampai 2 hari. Tubuh Nabi stabil balik, ya. Hati Nabi jadi tenang. Ini yang disebut tadi, ya, taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi ringkasnya tuan-tuan, orang khawasul khawas itu ialah ulul albab. Dan ulul albab ini bila beribadat sebaik-baik ibadat atau ibadat yang terbaik. Disebutkan tadi, ya, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Mereka itulah orang-orang yang bila mendengar pengajaran Quran mereka lakukan yang terbaik. Inilah gulungan khawasul khawas atau ulul albab. Ya, saya fikir saya dah bercakap lama, saya pun dah rasa penat kaki ni. Saya fikir setakat ini dulu saya serahkan pada saudara pengusi kita. Ya, setakat ini saja dulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis membuka ruang buat tuan-tuan dan puan untuk bertanyakan soalan. Mungkin ada beberapa persoalan yang ingin sampaikan. Kita sediakan 2 mikrofon di sebelah kanan juga sebelah kiri dewan. Ada beberapa persoalan yang ingin disampaikan kepada para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Untuk penjelasan Tuan Guru berkaitan amalan iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 terakhir Ramadan. Kerana dalam sejarah menyatakan Nabi iktikaf siang malam. Jadi adakah zaman sekarang ni amalan itu masih ada lagi, dan adakah itu yang dikatakan sebagai yang Tuan Guru sebut tadi, berlayar dalam di lautan tarikat, dan sekiranya amalan yang ada sekarang tidak wujud, boleh Tuan Guru ceritakan yang sebetulnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan iktikaf Nabi
di 10 yang akhir bulan Ramadan ada disebut di dalam Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim ada disebutkan bahawa Rasulullah sampai 10 terakhir bulan Ramadan dia akan beriktikafnya pun ada disebutkan dalam hadis itu, iaitu Nabi beriktikaf itu dengan cara masuk dalam khibak. Khibak itu maknanya ialah satu kemah kecil yang dibuat daripada kulit binatang, kambing atau unta, yang muat Nabi sendiri duduk, bukan Nabi sendiri tidur, Nabi sendiri duduk. Maknanya Nabi akan sediakan satu kemah kecil yang Nabi sendiri boleh duduk. Kita boleh bayangkanlah, mungkin 3 kaki persegi lah, ya. Nabi duduk ketika i'tikaf itu, duduk, tidak tidur. Jadi kalau sampai i'tikaf tidur itu tak betul. Duduk, Dan kemah khibak ni dia ada macam jendela dia lah, ya. Kulit itu mungkin direka, boleh macam ada tingkapnya, boleh. Pasal satu hari Aisyah tu, rumah Nabi sebelah masjid Nabi tu kan, Aisyah datang tengok Nabi. Aisyah kata, aku nak sikatkan rambutmu ya Rasulullah. Jadi Rasulullah cuma keluarkan saja kepala, lalu Aisyah sikatkan rambut Nabi. Jadi kita cuba bayangkan, itulah i'tikaf Nabi, ya. Itulah i'tikaf Nabi di masjid itu selama 10 hari. Cuma pada tahun Nabi wafat, Nabi buat 20 hari. Nabi buat 20 hari. Daripada sinilah maka ditiru oleh orang-orang sufi. Orang sufi melakukan apa yang dinamakan khalwat, uzlah khalwat. Masanya sekurang-kurangnya 10 hari, kerana berdasarkan kepada i'tikaf Nabi 10 akhir Ramadan itu 10 hari ataupun 20 hari. Ini berdasarkan kepada apa yang Rasulullah buat pada tahun beliau wafat, 20 hari ataupun 30 hari, berdasarkan kepada tadi Nabi Musa mula-mula ditentukan 30 hari ataupun 40 hari, sesudah ditambah oleh Allah dengan 10 hari jadi 40. Jadi i'tikaf dalam tasawuf ini atau dinamakan khalwat dan uzlah 10 hari, 20 hari, 30 hari atau 40 hari, sebanyak-banyaknya. Kemudian tuan-tuan, saya ada satu buku yang dikarang, itu yang saya heran. Buku ini dikarang oleh orang Wahabi, oleh ulama Wahabi. Tapi ulama Wahabi ini menegaskan bahawa i'tikaf Nabi itu, dia kata janganlah kita fahami seperti i'tikaf yang diajar dalam kitab fiqh. Masuk masjid sengaja aku i'tikaf kerana Allah. Bukan itu, dia kata. Ya, dihurai cara lanjut. I'tikaf yang Nabi lakukan itu adalah maknanya lebih khusus dan jauh lebih daripada apa yang dipaham dalam kitab fiqh. Ringkasnya, i'tikaf ataupun uzlah dan khalwat yang di dalam ilmu tasawuf itulah sebenarnya asasnya, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kita dapat pasti Rasulullah dia tidak berbaring. Rasulullah tidak berbaring. Sebab itu ada setengah kumpulan sufi, bila mereka ini beruzlah, berkhalwat, mereka memang duduk, memang tidur dengan duduk seperti Nabi lakukan, tapi ini jaranglah orang buat. Tapi ada, saya temui, saya menemui bila mereka ini, orang-orang sufi, bila mereka ini melakukan uzlah khalwat, mereka memang duduk, tidur pun duduk, tidak berbaring. Jadi saya fikir apa yang jawapan saya ini sudah menjadi asas lah untuk menjawab semuanya itu.
Jadi asas memang ada. Inilah menjadi asas amalan. Kalau di Malaysia ni amalan suluk. Inilah amalan suluk. Walaupun istilah suluk itu mungkin tidak tepat, tapi ini istilah yang digunakan oleh orang-orang di Asia Tenggara, di Sumatera, di Indonesia, dinamakan amalan bersuluk 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Jadi ada asasnya. Bukan amalan yang bukan bid'ah, mana ada asas. Dan kalau kita kaji, memang betul, dan ada banyak kitab yang dikarang oleh ulama tentang uzlah dan khalwat ni. Dari segi hukum, dari segi keadaan, dari segi faedah, semua ada. Wallahu alam. Tengok ni buka lagi soalan. Mungkin ada dua soalan. Okey, ada dua orang muslimin dan Bismillahirrahmanirrahim ni. Assalamualaikum yang bu. Saya nak tanya satu soalan. Saya antara ayat surah Al-Imran 151 tu antara ciri ulul albab tadi berzikir dan tafakkur, dan natijahnya adalah tazakkur. Boleh Tuan Guru jelaskan lagi maksud tazakkur dan faedah daripada kesan daripada tazakkur tadi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadakkur tadi pun sudah saya terangkan. Tadakkur itu kalau kita ingat Allah sehingga kita terasa wujudnya Allah, kesan terasanya itu ada dua, Kalau kita ingat keagungannya, kita rasa takut. Kalau kita ingat sifat-sifat kesempurnaannya, maka hati kita jadi tenang. Sifat-sifat Allah ni boleh dibagikan kepada dua kumpulan sifat. Yang pertama, sifat jamal. Sifat jamal atau sifat rububiyah. Sifat jamal ni macam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Wadud, Al-Karim. Ini sifat-sifat jamal, sifat-sifat yang menunjukkan kasih sayang Allah. Bila kita ingat sifat-sifat ini, hati kita jadi sejuk, jadi tenteram. Satu lagi, sifat-sifat jalal, sifat-sifat keagungannya. Misalnya azim, akbar, mutakabbir, jabbar dan sebagainya. Sifat-sifat jalal ni bila kita ingat menyebabkan hati kita takut, menggeletar-geletar. Itulah yang disebut dalam firman Allah tadi, taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada Allah. Kenapa orang itu takut? Karena ingatkan keagungan Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikra. Kemudian anggota yang menggeletar jadi stabil, jadi lembut, hati juga jadi tenang ketika mengingati nama-nama atau sifat-sifat jamalullah. Ini memang begitu, jadi seorang yang sentiasa zikir dan tafakur, kalau Allah sampaikan ke tingkat tadzakur ini sama ada tadzakur terhadap sifat jalal atau sifat jamal. Kalau tadzakur terhadap sifat jalal, hati jadi takut, menggeletar-geletar macam Rasulullah tadi, jadi lemah, jadi sejuk sampai berbaring 2 hari. Tapi tidak terus-menerus begitu. Macam mana pun dia akan teringat tentang sifat-sifat jamal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Wadud, Al-Latif dan sebagainya. Ini menyebabkan bertukar, rasa takut itu jadi hilang dan penuh harap kepada rahmat Allah. Ini dinamakan sifat roja. Khauf karena takut kebesaran Allah, roja karena memandang rahmat Allah yang sempurna. Kalau kita belajar dua-dua sifat ni dalam hati seorang mukmin mestilah seimbang. Kalau takut kepada Allah boleh meninggal, kita boleh terkejut mati. Takut kepada Allah sebenar-benar. Ini berlaku di kalangan orang-orang sufi. Takut kepada Allah
tidak sempat diimbangi dengan ingat kepada rahmatnya, terus meninggal. Karena takut kepada Allah, menggeletar terus meninggal. Tapi oleh kerana rasa takut tadi diimbangi dengan memandang rahmat Allah, sifat-sifat kesempurnaannya, maka rasa takut itu sudah terimbang balik. Inilah yang dimaksudkan wasatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kalau orang-orang sufi menafsirkan ayat ini selain daripada tafsiran yang biasa, wasatan di situ ialah keseimbangan dalam hati seorang mukmin antara rasa takutnya kepada Allah dengan harapannya kepada rahmat Allah. Mesti seimbang. Digambarkan dalam kitab-kitab tasawuf, keseimbangannya itu seperti keseimbangan dua sayap burung kiri dan kanan. Macam mana burung itu boleh terbang dengan elok, dengan sempurna? Karena dua sayap yang seimbang. Maka begitulah perjalanan seorang mukmin akan jadi seimbang apabila rasa takut kepada Allah itu dengan penuh harap kepada rahmatnya itu seimbang. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala sampaikan kepada hakikat keagungannya, menggeletar. Itu ada fenomena tazakkur, ya. Kemudian diakhiri dengan disampaikan kepada hakikat sifat jamal, jadi tenang, ya, jadi tenang. Inilah yang disebut dalam Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka itulah orang-orang yang beriman, beramal soleh, hati mereka mutmainnah dengan zikrullah. Tidakkah dengan zikrullah itu hati akan mutmainnah? Ini orang yang hati mutmainnah ini sampai kepada tingkat tazakkur, ya. Selanjutnya tuan-tuan, bila saya dah sebut ni, saya ingin menjelaskan seterusnya, apa yang Allah kurniakan terusnya bila hati mutmainnah dengan mengingati sifat jamal tadi. Lalu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Ini tuan-tuan, bila kita belayar di lautan tarekat, kita disampaikan oleh Allah pada hakikat hati kita mutmainnah, maka ketika itulah kita dipanggil oleh Allah, dijemput oleh Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu. Kembali macam mana ni tuan-tuan? Kembalilah kamu menghadap, mengenal, musyahadah terhadap Tuhan kamu Allah seperti dahulu sebelum masuk ke tubuh roh kita ni, ya? Diberi peluang oleh Allah musyahadah terhadap Allah. Irji ila rabbiki, ya? Karena Allah bukan bertempat, ni. Allah tidak bertempat, ya? Jadi kembalilah kamu musyahadah kepada Tuhan kamu Allah seperti dahulu sebelum kamu masuk ke tubuh yang kasar, ya. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan reda dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. Sebab itu ulul albab itu ialah hamba Allah. Wa basyiril ibad, ya. Fadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Jadi seperti sudah saya terangkan dah, apa yang dimaksudkan tadi, apa? Tazakkur. Itulah konsep tazakkur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tazakkur terhadap alam akhirat, seolah-olah kita nampak macam pengalaman seorang setengah sahabat, Kalau kita tazakkur terhadap dosa, kita macam nampak dosa-dosa kita, Tazakkur itu terpulang apa perkara yang kita dikurniakan oleh Allah, Kalau tazakkur terhadap Allah,
seolah-olah macam tadilah, macam terasa kita dipantau oleh Allah. Kalau tadzakur tak ada neraka, macam nampak neraka. Jadi ini semua sudah dilalui oleh ramai orang-orang sufi, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Bila dikurniakan oleh Allah tadzakur, nampaklah buruknya dosa. Kadang-kadang pengalaman betul, saya terbaca dalam satu kitab, seorang perempuan yang pernah belajar daripada Imam Malik, dia bertugas mandikan mayat di kampung dia. Satu hari dia mandikan mayat, tiba-tiba tangannya lekat kat mayat tu. Lekat. Orang ramai tarik-tarik pun tak boleh. Jadi orang ramai kata, macam mana nak buat ni? Ada orang cadangkan kalau gitu kita kikis saja ni kulit orang perempuan mayat ini, yang hidup lebih berhak. Ada setengah kata kita potong aja tangan orang ni, biar kebumikan sama. Tapi ada yang cerdik, cuba kita tanya Imam Malik apa perlu dibuat. Bila orang tanya kepada Imam Malik, kata Imam Malik, cuba kamu ambil rotan, sebat dia 80 kali. Bila disebat 80 kali tuan-tuan, terbuka. Apa rasanya? Ketika perempuan ini mandikan mayat, dia bercakap-cakap, dia ngumpat perempuan ni, mengumpat sampai ke peringkat macam menuduh dia berzina. Jadi hukuman zina ni, hukuman qadzab ni, sebat 80 kali rotan. Bila disebat 80 kali rotan, pelan-pelan tercabut. Jadi peristiwa itu tuan-tuan, itu kan tadzakur. Perempuan itu macam mana pun dia akan tobat sampailah mati, dia tak akan ngumpat orang. Betul tak? Itu daripada pengalaman. Ada juga orang yang tadzakur tak ada dosa ni, dosa mulut. Tiba-tiba satu hari dia rasa hilang mulut tuan-tuan, hilang mulut, menangis-nangis. Jumpa guru dia menangis-nangis. Kenapa menangis? Guru dia tanya kenapa menangis? Tuan, mulut saya hilang. Awak bercakap tu adalah mulut. Tak ada, memang tak ada ni. Kejap lagi dia kata, ada mulut saya tuan, tapi kat belakang. Dekat belakang dia kata. Sekejap lagi tuan, mulut saya ni sudah kat telinga. Kejap lagi, tuan, sekarang mulut saya dah kat depan. Ini tadzakur lah. Tadzakur terhadap apa? Dosa-dosa mulut dia. InsyaAllah orang macam ni dia tak akan terlibat dengan umpat-umpatan lagi. Ini tadzakur. Jadi tadzakur ni banyak bidangnya lah, ya. Saya fikir sudah terjawab. Ada satu soalan. Satu soalan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita mengetahui bagaimana amalan kita sama ada diterima oleh Allah? Adakah tanda-tanda? Ada tanda-tandanya, Ada, tapi kita jangan gunalah, ya. Di dalam Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyibu wal amalu salih yarfa'uhu. Kepada Allah lah perginya kalimat tayyibah. Bila kita sebut la ilaha illallah, itu dia direct kepada Allah, ya. Wal amalu salih yarfa'uhu, dan amal soleh itu diangkat oleh Allah. Jadi tanda amalan kita ni diterima oleh Allah ialah apabila kita rasa tak ada amal. Apabila kita rasa tak ada amal. Kita semayang tapi macam tak ada semayang. Kita puasa macam tak ada puasa. Itu tandanya. Kerana ada dalil.
bila amal kita diangkat oleh Allah, hilangkan daripada kita. Kita rasa tak ada amal. Itu betul. Tapi selagi kita rasa ada amal, itu menunjukkan amal kita tak diterima. Ini menurut pandangan setengah ulama tasawuf. Pernah tak kita rasa macam tu, tak ada amal, hilang amal kita? Begini maksudnya, orang yang kuat beramal kerana mereka rasa tak ada amal. Kita ni tak kuat beramal kerana kita rasa dah buat amal. Betul kan? Orang yang kuat amal ni tuan-tuan, bila beramal rasa kurang, rasa hilang, rasa hilang, rasa hilang. Kenapa rasa hilang? Allah dah angkat. Sesuatu yang diangkat daripada orang itu tentu dia rasa tak ada amal. Ini tanda amal itu diterima. Jadi sebaliknya, bila kita rasa hari ni alhamdulillah aku puasa, insya-Allah, itu wallahu alam lah Tapi itu yang diterangkan oleh ulama tasawuf kerana berdalilkan pada ayat tadi. Sesiapa yang merasa amalnya hilang, tapi jangan salah faham, kalau kita memang tak beramal, tak ada amal lah. Saya fikir itu saja yang saya boleh jawab lah. Wallahu alam. Majlis mendatangkan ucapan ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kita Al-Fadhil Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq di atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi. Bagi meneruskan acara, pihak majlis mempersilakan Pengurus Besar Yayasan Pahang Tuan Haji Mahmud bin Muhammad Nawawi bagi penyerahan cenderamata. Dengan segala hormatnya dipersilakan.